Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada malam ni. Minta maaf lambat, hujan tak laju kan. Ini kereta pun tak laju juga, licin kan. Baik, untuk kita sambung kelas pengajian kita berkenaan dengan jazakallahu khair, bahasa Arab asas bagi membaca kitab. Okey, dan kita dalam syarah Jurmiyah kali terakhir kita buat itu, kita masuk dalam masalah latihan. Latihan satu persatu kita pergi. Memanglah kalau siapa-siapa yang rasa masa tercabar tu macam tak nak datang dah. Tapi sebenarnya tuan-tuan tak ada dalam kamera. Relax ya. Yang ni kamera muka saya je. Kalau kamera tu pusing tunjuk gambar, masalah. Sampai anak cucu kenal. Oh kata tu atuk aku tu. Tapi jadi tak ada benda kan. Kita buat tu buat happy je, relax kan. Tak tahu kita belajar. Sebab tu kadang ada orang marah kalau dikatakan, yalah macam Sila dia kata, kata bodoh. Bodoh boleh belajar. Kalau kita kata orang tu dituduh sebagai tak pandai, atau perkataan yang tak sedap dia bunyi dia bodoh, dia boleh belajar untuk jadi pandai. Tapi kalau dituduh dajjal, kafir terus. Tak boleh buat apa. Baik. Okey, ala kuliah hari tu kita bincangkan, saya perasan rupanya kita tak berapa mahir berkenaan dengan kata ganti nama yang bercantum dengan kata nama atau kata kerja. Kemudian hari tu bila kita bincang yang baris pertama tu, innal ula haddatsatni wahya sadiqatun fama tuhaddithu anil izza fin nuqali. Bila sebut haddatsatni tu, lepas tu saya perhatikan, punya tak perasan. Walaupun kita sebenarnya ikut nota yang saya share, sebenarnya dah cerita dah benda tu, cuma tak buat penjelasan tambahan, menyebabkan kata ganti nama berkenaan tak dikenali, iaitu yang bentuk bercantum kan. Kalau kita kata bentuk bercerai, kita faham huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antunna, ana nahnu tu, insya-Allah saya perhatikan boleh tahan lah, boleh lah, insya-Allah boleh kenal. Tapi bila berkait dengan tajuk kata-kata nama yang bercantum tu, saya dapati memang ada sikit masalah, sebab macam tak jelas pada kebanyakan yang dalam kelas ni untuk faham kalimah tersebut. Saya rasa macam jelaskan, tapi macam tengok tak ingat tu. Saya kena ingat balik-balik lah. Tak maaf kena ni balik. Baik. Okey, hari tu sebelum kita masuk balik pada kita punya latihan hari tu bila saya terangkan berkenaan kata ganti nama, saya kata ganti nama ni dalam bahasa Arab asas dia memang pecahan sama. Orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Third person itu orang yang kita ngumpat tentang dia. Yalah, dia tak ada dalam perbualan. Dia, mereka tak dalam perbualan. Tapi bila kita kata awak semua dalam perbualan. Jadi orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Okey, so kita kata orang ketiga ada 6 sebab 1, 2 ramai lelaki, 1, 2 ramai perempuan. Lepas tu orang kedua macam tu juga. 1, 2 ramai lelaki, 1, 2 ramai perempuan. Untuk orang yang bercakap, satu je. Itu ana, nahnu, habis. Tak ada beza lelaki perempuan. Dia ada beza satu dan ramai saja. Ingat okey, yang tu kita huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu kita punya base.
Tapi bila bercantum sebenarnya benda ni dia akan bertukar. Rupa dia tak serupa dah. Dan itulah yang disebut sebagai ad-dhamairul muttasilatu, attached personal pronouns, kata ganti nama yang bercantum. Yang tu bercerai. Yang ni bercantum. Maksud dia melekat dengan kalimah yang lain. Dan contoh yang diberikan dekat situ adalah kalimah din. Din, yang mana ada, saya tahu dan nota tu saya share dah, saya bagi tahu, oh Talha ini maksud ni dah masuk dah sebenarnya, cuma ke penjelasan tak dibuat. Okey, so kita kata huwa huma hum, hiya huma hunna, kan. So jadi huwa akan jadi hu, huwa akan jadi hu, nya. Contoh macam hadza aliyun, ini Ali. Baituhu, rumahnya. Abuhu, bapanya. Ummuhu, maknya. Akhuhu, saudaranya. Ammuhu, bapa saudara dia. Khaluhu, bapa saudara belah mak dia. So nya tu. Hu tu nya. Bapanya, rumahnya. Madrasatuhu, sekolahnya. So dia akan sentiasa bunyi dengan bunyi tersebut. Kalau kita ni, okey. Jadi dinuhu. Kemudian kalau dua dan ramai, tak nampak beza sangat. Kan kita belajar huwa huma hum, hiya huma hunna, kan serupa je. Ketika singular nampak beza. Okey, jadi dinuhu, ikut dinuhu. Dinuhu. Dinuhuma. Dinuhuma. Dinuhum. Dinuhum. Kalau hiya, dinuha. Dinuhuma. Dinuhuma. Dinuhunna. Dinuhunna. Okey. So jadi dinuhu, agamanya, his religion. Dinuhuma, dia religion, tapi two person. Kalau dinuhum, dia religion, 3 ke atas, 3 dan lebih. Kemudian dinuha, her religion, agamanya perempuan. Kemudian dinuhuma, sama rupa, tak ada beza. Agama mereka berdua, lelaki perempuan, rupa serupa. Kemudian dinuhunna, agama mereka tapi beza. Hunna, mereka tapi perempuan. Ramai 3 ke atas. Okay. Ini untuk orang ketiga. Dalam Quran Karim yang banyak hu, ha, hum. Hunna daripada beberapa ayat saja. Kan, bila ayat berkaitan isi Nabi SAW berkenaan dengan orang yang beriman, ada tajuk ni. Kalau tidak, huma ni ada tapi taklah banyak macam hu. Okay? Okay, baik. Itu part pertama untuk orang ketiga. Kemudian orang kedua. Orang kedua ni adalah orang yang kita tuju padanya percakapan. Second person yang depan kita. Jadi yang kita belajar, kalau kalimah tu berasingan, mana katakan kalimah tu berasingan, dia akan bunyi anta, antuma, antum. Kalau perempuan, anti, antuma, antunna. Tapi bila dia bercantum, ini bunyi, ini rupa dia. Okay? Dinuka. Dinuka. Dinukuma. Dinukuma. Dinukum. Dinukum. Dinuki. Dinuki. Dinukuma. Dinukuma. Dinukunna. Dinukunna. Okay, dinuka, your religion. Tapi lelaki, male. Lelaki, dinuka. Kemudian dinukuma, agama kamu berdua. Macam kata Fir'aun pada Musa dan Harun, Fama rabbukuma ya Musa. Siapakah Tuhan kamu berdua, hai Musa? Rabbukuma diguna. Kalau dalam orang cakap bahasa Arab, dia ada tak tersilap? Kadang-kadang dua pun dia bubuh dinukum. Alah, itu yang jenis ngek-ngek, tak belajar tahu. Silah. Maksudnya kalau dia akan ikut juga kalau dua. Ya, hatta kata tunjuk. Kalau kita kata pada orang ni seorang, objek tu satu, tak ada masalah. Kita kata zalika. Tapi kalau objek tu satu, orang kita cakap ni ramai, kita kata apa? Zalikum. Itu. Itu. Kum, kita tak guna ka.
Tu dalam Quran bunyi zalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Tuhan kalian. Itu, tapi dia bila kita cakap dengan ramai dia zikum. Kalau kita cakap seorang, ka. Zalika. So kata ganti nama tu akan ikut sebenarnya. Bahkan ikut sunnah sebenarnya. Kalau ikutkan kita bagi salam kan. Apabila kita cakap pada seorang kan, waalaikumsalam kita kata. Orang kata assalamualaikum pada kita semua, kita jawab waalaikumsalam. Macam berlaku dalam kisah penciptaan Adam alaihissalam. Yang mana Adam alaihissalam ketika diciptakan, dia disuruh Allah Ta'ala untuk beri salam pada para malaikat. So Adam bagi salam assalamualaikum, para malaikat jawab waalaikumsalam warahmatullah. Dia guna ka, dia tak guna kum. Walaupun ada setengah-setengah orang kata bagi salam kum lah, orang tu dah malaikat yang ada dengan dia. Itu semua tu untuk reason saja. Tapi kalau ikutkan sebenar, penggunaan kadang-kadang actually penggunaan pada singular. Plural memang kita panggil apa, dari segi masalah penghormatan memang kita gunakan kata ganti nama yang besar. Contoh macam katakan saya bercakap dengan Tuan Haji kita, saya tak boleh kata anta, sangat-sangat biadab. Kita kena antum kan, kita tak gunakan anta kepada orang tua dari kita. Kita ingat diorang bising dengan tu yang time apa yang Habib datang tu, saya gunakan dhamir jamak. So diorang kata tak reti ke? Bukan tak reti, awak yang tak faham. Kalau kita nak kurang ajar, boleh kita kata anta tu macam kau, macam tu. Kalau kita kata antum tu macam kata tuan. Dia dalam Arab tak ada kalimah tu. Dia kan guna sayyid kan, sayyid anta tak kena. Kita muliakan, penghormatan gunakan kata-kata yang menggunakan. Tapi dari segi asalnya memang kita kata satu, dua. Kita kata antum. Macam contoh macam dalam perbualan, kalau kita lihat dalam perbualan, dalam surah Taha, kisah perbualan di antara Firaun dengan Musa dan Harun. Taha. Buka ya. Sebentar dah buka. Memang kopi tak ada gula Tak ada gula. Apa sihatnya? Korang sebenarnya sesat. Dah show suruh. Lagi lawan. Apa benda kopi tak ada gula? Ada. Yelah. Saya tahu memang ada orang macam tu. Dia bukan kopi ni kopi hang tuah ni. Kalau kopi Melayu ni kena tak gula. Kalau kopi yang mahal tu iyalah, minum-minum tak rasa pahit. Jap. Okey. Okey, ini perbualan Musa dengan Firaun. Okey. Okey, ni ayat 49 surah Taha. Tengok. Kan dia mula daripada tu. Okey, bila Allah Taala firmankan kepada Musa dan Harun, Allah Taala nyatakan apa? Okey, start awal sikit kita ambil awal dari depan sikit. Okey. Allah nyatakan jauh sangat ke depan, atas sangat, tak nak jauh sangat. Okey, Allah nyatakan apa? Ayat 43 kita nak ambil Allah nyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Idhaba, pergilah kamu berdua, ila Fir'aun. Ila apa ila? Tak ingat dah? Kepada Fir'aun, innahu, sesungguhnya dia tagha, telah melampau. Faqula lahu qawlan layyina. Faqula, maka kamu berdua katakanlah lahu kepadanya. Dia la tidak, dia panjang la. Lahu maksud dia kepadanya.
qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, cakap pada dia kata-kata yang lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. La'alla, moga-moga, dia yatadhakkaru, beringat, aw yakhsha, atau dia jadi takut. Maka Musa dan Harun kata, qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Qala, mereka dua kata, rabbana, kan kita belajarkan qala. Yang lupa nak tasrif ni. Qala panjang. Maksud dia, kalau kita orang tak cakap qala, tapi qala mereka dua kata, rabbana, rabba, wahai Tuhan, kami, innana, sesungguhnya kami, nakhafu, kami takut. Khafa ya khafu, ni fi'il, ingat balik. Kita belajar tasrif dari tu. Khafa ya khafu, ya khafu, dia takut, nakhafu, kami takut. Kalau saya takut, akhafu. Anta takut, anta takhafu. Dia changeable lah. Okay. Innana, sebenarnya kami, nakhafu, kami takut, ayyafruta alaina, bahawa dia berlebih, bersifat cuai, alaina, ke atas kami, au ayyatgha, atau dia melampau atau menzalimi. Dia tak indah ataupun dia menzalimi kami. Allah Ta'ala kata, qala la takhafa. Tengok, nampak tak? Pasal dia apa? Satu. Maka dia jadi qala, tak jadi qala. Sebab dia, Allah Ta'ala saja berkata, la takhafa, jangan kamu berdua takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Innani, sesungguhnya, ni, aku. Innani, sesungguhnya aku, ma'akuma, bersama kuma, kamu berdua. Jadi start datang, kamu berdua. Asma'u wa ara, aku dengar dan aku lihat. Itu kalau aku dengar, asma'u. Kalau kami dengar, nasma'u. Kalau dia dengar, dia lelaki. Dia lelaki, huwa. Yasma'u. Kalau hiya, tasma'u. Kalau anti, tasma'ina. Macam ada tasrif hari tu kan, yang hafal tu, dia macam gitu, kena pakai. Tahu tulis tak, macam dah buat dah, tapi dia kena latih juga. Okey, asma'u, kalau kita baca Quran pun dia ambil lah ni. Kata kerja ni tasrif kan. Dalam kepala lah. Tulis jenuh kot. Buku-buku awak nak buat semua sekali. Okey, asma'u, aku dengar, wa ara. Ini yang dipanggil terjemahan bagi ma'iyah. Bila kita kata Allah bersama kami, innallaha ma'ana, kan? Wa ana ma'akum, bersama kalian, ni maksud dia. Aku dengar, aku lihat, bukan aku bersama kalian macam sausage. Tu tajuk asal. Ini pasal Allah Ta'ala sendiri yang kata ma'iyah Allah Ta'ala kepada Musa dan Harun adalah dengan apa? Dia dengar, dia lihat. Bukan macam geng-geng ahli kalam kata Allah Ta'ala ma'iyah, kan? Maksud dia cuba nak larikan. Sekarang ini kata penjelasan dari Allah Ta'ala sendiri. Macam mana kebersamaan Allah Ta'ala kata aku dengar, aku lihat. Maka Allah Ta'ala kata fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika. Fa'tiyahu, maka i'tiyahu, datangilah kamu berdua, akannya. Siapanya? Fir'aun. Faqula, maka kamu dua katakanlah, inna, sungguhnya kami, mana Musa dan Harun, kami dua orang pun kami, rasulah, dua rasul, rabbika, Tuhanmu. Kami ni dua rasul, dua utusan Tuhanmu. Fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibuhum. Maka arsil, lepaskanlah. Ma'ana, bersama-sama kami. Bani Israel, anak-anak Israel. Lepaskanlah bersama kami anak Israel. Wa la tu'adzibuhum, dan janganlah tu'adzib, engkau mengazab. Kalau aku mengazab, saya mengazab, u'adzib,
Kami mengazab, nu'adzib. Dia mengazab, yu'adzib. Wala tu'adzib, jangan kau mengazab hum, mereka. Qad ji'naka bi ayatin mir rabbik. Sesungguhnya kami telah datang kepada engkau bi ayatin, dengan bukti, dengan tanda, mir rabbika, dari rabbika, Tuhanmu. Wassalamu ala manittaba'al huda, dan kesejahteraan ala, ke atas, man, sesiapa, ittaba'al huda, mengikuti akan petunjuk. Inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Inna, sesungguhnya, kami, qad uhiya ilaina, sesungguhnya, ni sungguh ni, dia dah sungguh dari inna, qad ni emphasize lagi, benar-benar, uhiya, telah diwahyukan, ilaina, kepada kami, annal azaba, bahawa azab, adalah ke atas, man kadzdzaba, sesiapa yang berdustakan, yakni tak nak percaya, wa tawalla, dan dia berpaling. Maka bila diorang dah cakap itu, Fir'aun jawab. Mana dah macam skip. Kalau kita nak buka dalam surah lain, ada sambungan perjumpaan mula-mula apa Musa buat dan sebagainya. Maka Fir'aun kata, qala famar rabbukuma ya Musa. Qala, dia berkata, dia itu Fir'aun berkata, faman, maka man, siapakah? Kat sini bukan siapa je, siapakah? Man tadi kata soal, dekat atas tadi sesiapa yang, sini siapakah? Rabbukuma, Tuhan kamu berdua, ya Musa, wahai Musa. Lepas tu Musa pun jawab, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Qala, dia berkata, rabbuna, Tuhan kami, alladhi, adalah yang, a'ta, memberikan, kulla syai'in, semua benda, khalqahu, ciptaan, masa kucing rupa kucing, anjing rupa anjing, babi rupa babi, kambing rupa kambing. Tak ada kat situ evolusi. Tak ada macam dia tukarlah, dia pun jadi kambing, kita jadi kura-kura. Betul cerita lawak kan. Ada orang kata, kan perasan tak bila ikan paus terdampar, orang semua berusaha tolak ikan tu ke dalam air. Sepatutnya jangan tolak, sebab ikan tu nak jadi orang. Biarkanlah, nanti dia jadilah tumbuh kaki. Awak tolak tu tak jadi evolusi tu. Dan ikan tu kan dia letih tinggal dalam air, nak jadi orang, nak jadi makhluk berdarat, nak tumbuh kaki, janganlah tolak. Biarlah situ, nanti dia naik lah tu. Keluarlah kaki, keluar kaki. Ni asyik tolak je balik. Tu tak jadi, tak jumpa tu. Makhluk air dia jadi makhluk darat. Sedangkan ayat ni kata semua benda Allah Ta'ala berikan ciptaannya. Ikan rupa ikan, udang rupa udang, ketam rupa ketam. Siapa berikan rupa dia? Allah. Kan? Hu tu balik pada apa? Syai'in. Kulla syai'in, semua benda. Qala, dia berkata, Rabbuna, Tuhan kami, alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu, yang telah memberikan setiap benda ciptaannya, its creation, ciptaannya. Thumma hada, kemudian dia berikan petunjuk. Bukan petunjuk macam mana? Semua benda tu tahu dia nak makan apa. Contoh macam lembu, tak ada macam patut makan daging ke makan daun. Nak makan apa lah? Lepas tu lalat pula, kita patut makan nektar bunga ke makan tai? Tak ada makhluk yang confused. Makanan kita apa lah? Ni hidayah Allah Ta'ala. Dia berikan semua binatang tu duduk makan apa benda patut untuk dimakan. Ni bantai evolusi, jenuh lah. Mana rimau jadi orang. Dulu makan daging mentah, dia makan daging ni tak mentah ni macam mana? Nak pergi semua ke? Tak realiti ni kita lawak pasal ayat ni nafikan terus. Simple je.
Berikan semua benda ciptaannya. Kupu-kupu, cara kupu-kupu. Rama-rama, cara rama-rama. Semut, cara semut. Mana ada biar cantum? Tapi kaki 6. Kaki dia 6 bukan maksud dia adik-beradik. Kalau kita gelap, kawan kita gelap. Kau adik-beradik ke? Kan? Mana cakap macam tu? Asal ada rupa. Mestilah adik-beradik. Nampak colour lebih kurang. Ada macam tu pula. Lepas tu ini ada misai. Adik-beradik lah ni. Ini sebenarnya yang ditunjukkan oleh ahli sains yang percaya evolusi. Serius. Kadang-kadang bila sembang dengan diorang, bila cakap macam ni, diorang kata, awak memperbodohkan. Saya kata, memang. Kalimat bodoh sensitif. Tak payah kata. Saikul sufaha akan berkata orang bodoh. Quran gunakan, apa masalah dia? Kalau dia kata tak bodoh, panggil belajar lah. Kalau bodoh, belajar. Bukan semua orang marah guna kalimah tu. Tapi sebenarnya ayat tu bila kita kata gunakan kalimah bodoh tadi, maksud dia suruh belajar. Kan? Bukan maksud dia kita kata penghinaan, tak. Seorang tu boleh daripada bodoh jadi pandai. Apa masalah dia? Boleh juga guna untuk menyedarkan. Tak ada masalah. Tapi kalau dia kata memang kita kata ni dajjal, ini lah sekian, kita kafirkan orang. Pengikut dajjal kafir jugalah. Apa benda gila ni tu? Itu juga termasuk dalam tahzir kan? Kita tahzir pula sebagai dajjal. Tak juga. Tahziran dia macam-macam disebutkan oleh Ustaz Hafiz Basir. Bila tahziran kita kata orang dajjal min dajajilah, macam kata-kata Imam Malik dia sebut kepada Muhammad bin Ishaq. Bila Muhammad bin Ishaq kata, bentang kepada aku ilmu Malik, aku tunjuk mana betul mana salah. Imam Malik dengar kata-kata dia, Imam Malik kata dajjal min dajajilah. Tapi kata-kata Imam Malik tadi pembohong, dia antara pembohong. Dia tu bukan maksud dia dajjal yang mata satu, adik-beradik, kawan-kawan dia, tak. Itu beza dia. Seorang tu boleh berbohong, tapi dia Muslim. Dia masih Muslim. Tapi kalau kata orang tu dajjal yang akan menyebarkan, itu kafir kan orang tu. Jadi beza. Dajjal min dajajilah lain. Lepas tu guna kalimah tu pandai-pandai. Kalau dia kata dajjal min dajajilah, dia orang yang bercakap tu boleh dia menipu banyak sangat. Cakap gitu, ustaz, yolah saya takkan buat lagi lah, saya akan gilit semua sekali. Besok lusa tengok dia buat lagi. So penipu. Dajjal min dajajilah jugalah. Dia dajjal. So basic kena jaga Istilah dajjal ni para ulama sebut tentang menyembunyikan kebenaran dengan kebatilan. Cakap bohong untuk sembunyikan apa benda dia nak buat. In the end sama je lah. Sebab tu dajjal ni bukan kalimah yang ni. Kecuali orang tu dia nak kata dajjal ni memang dia lah dajjal. Dia cerita kelakar di sini tau. Macam 3-4 hari lepas, kalau siapa ada perasan saya duduk tekak dengan orang dekat Facebook. Sebenarnya cerita dia macam ni. Dia ada idea. Dia kata takkanlah dajjal tu daripada zaman Nabi duduk diam je tunggu orang nak keluar. Takkan dia tak buat benda jahat sekarang. Dia cakap macam tu. So maksud dia ikut idea dia, dajjal tengah buat kerja sekarang ni, ada persidangan. Kau buat ni, kau buat tu, kau buat sekian. Itu yang masalah yang kita kata bila dia cakap macam tu, dia perlukan kepada nas. Sebab nas Nabi SAW, dajjal yang panggil fitnah paling besar yang jadi daripada zaman Adam sampai akhir zaman, tak ada lebih besar daripada dajjal tu. Ia hanya keluar lepas peperangan kubra, malhamah kubra, peperangan besar di antara umat Islam dengan golongan kafir. Peperangan besar tu terjadi, atau kalimah dia Armageddon, perang besar yang digambarkan macam dalam cerita Lord of the Ring tu, Mid Earth kan. Dia kata perjumpaan dia itu daripada Bible sebenarnya. Dalam Bible pun ada, diorang tahu tajuk ni akan jadi. Kita tak tahu pun sumber kita, memang ada sebut tentang, memang Nabi sebut lepas kemenangan itulah, tunggulah esok lusa dajjal akan keluar. Dajjal keluar lepas daripada tu. Dia sibuk sekarang ni buat apa? So kita selain dajjal, kita ada syaitan. Macam dia tak ada korin. Seorang manusia tu, saya tak ada korin, korin saya bersih. Korin Nabi je masuk Islam, korin kita masih lagi kafir. Biar kita hafal Quran sekalipun, biar kita baik mana, korin kita masih kafir. Lepas tu kita ada munafik. Orang munafik punya perbuatan. Kemudian orang kafir ahli kitab. Orang kafir ahli kitab macam berlaku sekarang. Lepas tu orang-orang yang mulhid ataupun orang yang musyrik. Semua tu musuh tadi ada perancangan ke atas Islam. Yang tiba-tiba awak nak katakan dajjal besar datang macam mana, tu masalah lah. Itu basic yang kena dijaga sikit. Kadang-kadang kita sini, sebab ada manusia yang kita cerita pada dia benda macam ni, dia kata tapi ada manusia ambil benda tu serius. Maka saya jumpa dalam PKP tu, ada orang yang
Dia telefon saya, dia bimbang sangat. Mak bapak dia ambil vaksin akan mati. Sampai sekarang mak bapak dia hidup lagi, tak mati pun. Tapi dia ketika tu, dia berhenti belajar. Dia belajar dekat salah satu universiti kat Malaysia ni, ambil Quran Sunnah punya subjek, dia berhenti untuk kaji eskatologi. Dia tinggal kan. Jadi macam orang gila. Dia cuba nak bentang dekat saya dah bantai awal. Lepas tu dia cuba bentang dekat Syekh Husaini. Dia jumpa datang, dia buat tunjuk cerita macam ni. Syekh Husaini pun geleng kepala. So dia rasa macam di reject. Lepas tu dia diam, tak buat kerja apa sekarang ni, tak tahu apa. Ada orang macam tu. Dia ketakutan teruk sangat. Ada orang tak kisah, macam kan, boleh minum kopi lagi, di Starbucks lagi. Dia tak kisah. Ada orang diceritakan benda macam tu, bahkan ada kita jumpa seorang macam gila. So dengar cerita-cerita tentang perkara-perkara akhir zaman ni, dia jadi macam gila, sewil, asingkan diri dalam bilik, tak nak campur dengan orang. Jadi ya, kalau benda tak pasti, jangan kata kami share saja. Sebab benda ni akan merosakkan manusia. Awak tak bertanggungjawab. Mana orang yang share ni kan, sharing is caring tadi, dia kalau benda tu salah, dia kena terangkan. Kalau benda tu betul, dia kena buktikan. Bukan dia cerita ada orang kata, tak boleh. Sangat bahaya. Sebab tu benda macam ni, yang kata sharing is caring tu, dia jaga bab berkenaan maklumat-maklumat macam ni. Dia bukan masalah benda rahsia. Quran Sunnah ada, tapi cara awak present. Kata seolah-olah Dajjal tu ada kat belakang, tunggu kat kedai motor depan ni, dia tengah tunggu. Kita belajar dekat ada Bait Salam ni, kejap lagi jumpa Dajjal depan pintu. Macam tu sekali masalah ni. Ada ketakutan, macam nak keluar ni ustaz. Wah je lah, kan Nabi dah ajar. Baca 10 ayat awal surah Al-Kahfi. So pening kepala buat apa? Dia macam confused lah benda. Tapi memang manusia ada macam tu. Dah ada orang seronok bila orang kelang kabut. Dia cerita, lepas tu dia diam. Kita tengok orang kelang kabut. Oh, dia happy. Korang boleh kelang kabutkan orang dengan cerita macam tu. Ini masalah sebenarnya. Okay, jadi ni balik pada ayat ni. Khalqahu, ciptaannya. It's creation. Thumma hada, kemudian dia pandu, diberi hidayah pada semua makhluk. Yang jantan tahu dia jantan, yang betina tahu dia betina. Yang confused tu gila. Yang betul. Yang confused sebenarnya orang yang LGBT ni, memang dalam UN tu pun sebenarnya WHO dimasukkan sebagai penyakit otak. Kecacatan otak pada manusia. Sebab kita tahu bahawa kalau lelaki akan macam ni, perempuan macam ni. Sebab itu adalah biologi yang ada pada manusia. Lelaki macam ni, perempuan macam ni. So, kalau dia kata, saya badan perempuan tapi saya lelaki, atau badan lelaki saya perempuan, maka orang tu sakit jiwa. Ataupun attraction lelaki kepada lelaki, perempuan kepada perempuan. Dia attract kepada lelaki. Lelaki suka jantan. Salah. So, dia anggap sakit jiwa, sakit otak. Sebab tu jumlah mereka sedikit, bukannya ramai. Dan sekarang masalahnya disuruh orang ramai terima mereka punya idea. Ini bahaya sebenar yang orang tak faham. Jadi Allah telah hidayahkan. Semua binatang tahu dia jantan. Kuda tak pernah jantan bantai jantan. Mana ada? Ikan pun tahu dia jantan betina. Penyu pun tahu dia jantina. Mak dia tinggal kot. Penyu adalah makhluk yang kena buang. Mak dia bertelur, lepas tu tutup belah. Mana ada tulis kat situ? Wahai anakku, engkau penyu, janganlah engkau lupa asal usulmu. Mana ada? Dia tahu dia jantan betina. Dia tahu jantan betina, mana silap. Dan dia tahu dia penyu. Tak ada keluar-keluar. Tengok ikan paus, nak kahwin ikan paus. Mana ada? Jenuh juga kan. Ikan paus kata, kau belah lah kan. Tahu tak? Padahal kita bukan ada cermin nak tengok muka. So binatang tu macam mana dia tahu? Ini yang kata thumma hada. Allah Ta'ala hidayahkan semua. So everything dengan cara hidup masing-masing. Burung tempur tahu dia buat sarang, lebah tahu nak hidup macam mana. Semua makhluk, cacing dalam tanah pun dapat hidayah. Semua dapat cacing rupa cacing, tak ada cacing rupa orang. Orang kata, tapi cacing ni sebenarnya primitif. Sebab mata dia primitif. Dia dalam alam dia happy je. Bawah tanah tu memang dia hidup macam tu. Kalau awak jadi cacing, duduk dalam tu dengan badan macam awak, memang tak boleh lah. Sebab tu badan cacing macam tu, sebab dia sesuai dengan tempat habitat dia. Awak macam ni sebab awak manusia. Pelik betul. Itu pun susah. Saya mungkin kucing. Awak mungkin kucing.
ini dekat barat sampai gila macam tu tau. Sampai kan dia tak tahu dia ni apa. Adakah aku seorang manusia? Duk main internet kan, jawab Facebook sebagainya, tiba-tiba adakah aku seorang manusia? Mungkin bukan manusia, mungkin saya jelmaan kucing. Jadi anjing pun ada. Astagfirullahalazim. Apa jadi? Awak tak nak bagi hidayah dah. Ajar dah pada kita. Kalau ada tendensi, ada kecenderungan yang tak betul, kita lawan, bukan kita follow. Bukan kita ikut semua sekali benda tu. Sebab tu yang macam ni geng-geng Yahudi yang yang sekarang kita Palestin ni punya kes bercakap buruk. Ketika lawan dengan LGBT, diorang antara yang kuat. Macam Ben Shapiro tu kan. Itu antara jagoh lawan dengan geng-geng yang LGBT ni. Dia pergi masuk universiti, dia bantai direct untuk bertekak dengan geng-geng LGBT. Tapi memang dia kafir pun. Memang kita tahu dia punya ni. Sampai pada tajuk Palestin, dia terus sewil. Cakap tu tak betul. Itu realiti kena bagi. Jadi hidayah Allah Ta'ala pada semua makhluk. Okay. So nampak tak? Jadi penggunaan hu, kuma, ka daripada ayat kita baca tadi, bahkan bawah ni kalau kita teruskan, kita akan jumpa gunakan Rabbi, Tuhanku, kan? Rabbuna, Tuhan kami. Dia berterusan dalam jadi yang ini yang kita kata benda yang semua kena ingat. Walaupun dalam Quran Karim tak banyak. Dia ada ka, ki, kum, kunna tu, yang kuma tak ramai, tak banyak pun. Tapi dalam masa yang sama, pasal kita bukan belajar bahasa Arab untuk tengok Quran saja, maka kita kena expand sikit lah. Kalau orang belajar bahasa Arab untuk faham Quran, saya suruh hafal 3 je. Ka, ki, kum. Ka, ki, kum. Engkau lelaki, engkau perempuan, mereka. Benda ni dalam penggunaan biasa. Contoh macam hadhihi Fatimatu. Ini Fatimah. Kan? Kata dia rumahnya baitu ha. Kan? Baitu ha, rumahnya. Madrasatu ha. Bapaknya Abu ha, and so on. Qabil tu nikah ha. Kan, nikah ha. Aku terima nikahnya. Itu terjemahan apa daripada Arabik pada ni. Saya ingat anak saudara saya kot kena kat Johor. Pakcik tu dia bukanlah imam pun, botak kepala dia. Dia pergi bahaskan, ni nya banyaknya ni tak ada dalam bahasa Arab gini gitu. Tak pandai pun. Saya ada kawan Arab, saya kata dengan dia, Faisal, kacau pakcik tu. Kawan tu pun datang, cakap Arab pun dia lari. Dia kan faham pun. Tapi kan saksi tu lebih daripada ni tak? Imam pun takut dengan saksi pula. Sebab dia ke masjid. Ada masalah juga. Jadi sebenarnya tajuk asal kata ganti nama ni sangat penting. Dalam perbualan biasa, inilah benda yang kita kena tahu. Kita cakap, siapa cakap? Apa dia cakap? Kepada siapa dia cakap? Benda tu akan bantu kita faham. Kita baca kitab pun macam tu juga. Dia akan sentiasa datang. Kalimah apa kata ganti nama ni? Contohlah kan. Ini macam ni satu kitab. Nama kitab ni Muwafaqatu Syekh Islam Taimiyah li a'immatis salafi fi takrir al-qawaid wa dawabit al-muta'alliqati bi bab al-asma' was sifat. Kesepakatan atau ketepatan Syekh Islam Taimiyah kepada para imam-imam salaf dalam perakuan tentang kaedah-kaedah dan garis panduan yang berkaitan tentang bab asma' dan sifat. Buku ni 1475 muka surat. Sangat bagus. Tapi realiti bila kita perhatikan balik, macam yang ni kan, dia punya tulisan ni. Ni sebenarnya risalah master. Ni risalatun ilmiyatun taqaddama biha. Ya. Nampak? Ni dia tulis dia kata risalah ilmiah ni adalah risalah ilmiah yang mengemukakan dengannya al-bahis, si pengkaji, itu nama pengarang buku ni, linaili, untuk mencapai, untuk mendapatkan
Darajatul Alamiyah Al-Magister, untuk dapat darjat Alamiyah pada master. Min qismil aqidati, daripada kisim akidah, fi kulliyati dakwah, dalam kuliah dakwah wa usuluddin. Kisim tu ni macam apa, department. Nah, department akidah, kuliah, fakulti dakwah dan usuluddin bi Jamiah Islamiyah bil Madinah Munawwarah. Ni memang kita panggil, kalau kita baca tu kan, macam ni penting. Dibalik pada apa? Risalah ilmiah yang dikemukakan ia ni. Jadi basically memang kata ganti nama ni dia akan berulang guna. Sebab tu kenal kata ganti nama, bentuk rupa dia dalam bentuk bercantum tadi sangat penting. Mesti kenal. Kalau tak nanti kita silap. Macam baru ni dekat kelas dekat Al-Khadim, ada seorang kawan tu, dia kata saya bagi ayat Quran, suruh dia tunjukkan mana dekat situ ada kata ganti nama yang kita dah belajar. Lepas tu bila sampai dekat ayat tu, ayat 30 tu 32 surah Al-Baqarah. Tak. Okey dah 30. Ni jauh sangat, atas sikit. Okey. Ini kita perbualan Allah Ta'ala dengan para malaikat. Okey. Allah Ta'ala nyatakan, ni mana? Silap ni, tak buka. Sekejap. Masih lagi surah ni. Okey, sekejap Okey. 19, 20, 25. Okey, ayat ni. Ayat atas ni Okey, dia kata ni. Okey, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kawan kita tu dia cakap, saya kata mana dalam ni kata ganti nama? Tunjuk. Okey. So dia sebutlah kullaha, betul. Dan kullaha ni betul. Lepas tu dia sebut aradahum, betul. Kan, wa 'allama, dan telah mengajarkan dia, itu Allah Taala, diajarkan Adam asma, nama-nama. Asma plural bagi isim. Asma is plural bagi isim. Nama-nama. Kullaha, kesemua, nya, ajar nama kesemuanya. Ada seorang pakcik tu, ingat waktu kat Yayasan Taklim tu, dia geng-geng ni lah, geng-geng apa, Said ni, Barabah apa benda dah. Jadi dia apa, dia kata dengan saya, dia kata, habis ustaz, ini ayat ni maksud dia Allah Ta'ala ajar semua nama lah. Saya kata, semua nama. Lepas tu, habis kapal terbang ada lah, kapal selam. Saya kata, apa ada zaman tu ketika Adam jadi, apa ada pada waktu itu? Itulah Allah Ta'ala ajar pada dia. Yang tu Haji mencari benda tak ada, buat apa? Sebab kita tahu nama benda datang kemudian bila dah tercipta. Contohnya komputer. Satu masa dulu, atuk nenek kita, tahun hang tuah, sebut komputer. Agak ada tahu tak? Mana tahu? Barang tak ada lagi. Bola sepak. Faham tak? Awak nak sebut kalimah tu, mesti ada pada zaman tu. Jadi Adam ketika dia jadi, apa benda yang ada? Awak tak ajar semua benda lah. Dia tak puas hati. Takut nak kata semua. Saya kata semua. Habis semua ada. Saya kata, apa yang ada depan Adam ketika tu? Yang Tuan Haji masukkan benda zaman Tuan Haji, buat apa? Dia tak puas hati. Kullaha, kesemuanya. Thumma aradahu, dan dia pamerkan ia. Arada, pamerkan, tunjukkan, hum, mereka, benda-benda tersebut, alal malaikati, kepada para malaikat. Dia kawan kita, dia silap faham ni. Saya kata dengan dia, mana kata ganti nama? Dia sebut dalam tu ada 1, 2, 3 dia sebut. Saya kata, satu lagi apa? Malaikah. Sekarang ni masalah dia. Dengar kata ganti nama yang kita belajar, yang bercantum, mesti duduk belakang. Dia takkan duduk depan. Dia mesti duduk belakang. Rumahnya, bukunya, guru mereka, kan, negara mereka, darah mereka, dia mesti belakang. Dima'ahum, amwaluhum. So kita kena hum tu belakang sentiasa. Kalau darahnya,
damuhu. Kan Nabi kata al-muslim ala muslim haramun. Muslim kata muslim yang lain adalah haram. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, maruahnya. Muslim kata muslim adalah haram. Tak, jangan cuit. Jangan cuit darah dia, jangan cuit kehormatan dia, jangan cuit harta dia. Jadi nampak tak? Damuhu wa maluhu wa irduhu. Dia akan sentiasa guna macam tu. Jadi kata ganti nama ni memang penting kena kenal. Dalam kita belajar baru ni kan, sebenarnya baik kali lah kita baca ha lah, hu lah, yang semuanya sebenarnya kita tak sedar sebab tak jelaskan hari tu. Tapi bila kawan kita dia tunjuk ka, oh saya nampak rupanya dia ingatkan ka tu duduk kat mana pun dia adalah awak. Saya kata ka yang maksud awak mesti duduk belakang, mesti belakang kalimah. Macam kami, Rabbana, na tu bukan duduk depan, bukan duduk tengah, mesti belakang. Hu tu Rabbuhu, kan, Rabbuhu, Tuhannya. Hu tu mesti duduk belakang, tak boleh duduk tengah, tak boleh duduk depan. Faham? Ni satu bentuk yang kena faham. Bila kita tunjuk, alhamdulillah Allah jadikan benda ni mudah. Sebab kata ganti nama yang huwa huma hum tu, dia tersendiri, dia independen, tak bercantum. Yang bercantum ni dia mesti duduk belakang, bukan duduk tengah, bukan duduk depan. Nanti kan kita silap kita baca kan, duduk depan kan, kita tak tahu kaedah ni. Allah Ta'ala kata apa dalam ayat yang ke 17. Ni masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Masaluhum, perumpamaan, hum, mereka. Lepas tu ustaz tu ka, ulang balik. Ka maksud awak duduk mesti belakang. Ka yang depan ni maksud apa? Seperti. Dia bukan ka, so ka kan? Saya kata bukan, belakang. Dia mesti belakang. Bukan duduk tengah, bukan duduk awal. Silap nanti yang tulis kataba pun, kataba, ka tu. Tak betul, ini kena ni sikit. Kena pasal memang ada kawan-kawan kita yang belajar dia ingatkan ka ni duduk mana, kita mesti duduk belakang. Dia bukan duduk dekat tengah, bukan duduk dekat depan. Ni jaga-jaga sikit sebab kadang-kadang ada terjadi kekeliruan ni. Dajjal tak datang tapi orang keliru juga. Baik. Ka kullaha, kesemuanya. Pasal asma dalam bahasa Arab dia plural, tak ada akal. Names. So jadi names actually macam ni lah. Ni macam ni, nak tahu dia perempuan jantan. Okay, bila banyak benda tak ada akal, bila tak dia banyak, dia jadi singular feminine. Contoh macam qalamun, saya kata hadza qalamun, masih jantan lah. Hadza ni qalamani, dua batang pen. Hadhihi aqlam, bila sebut banyak pen, kita akan sebut hadhihi aqlam. Tak boleh kata haulai, sebab itu untuk manusia je, tak boleh guna untuk objek. Macam tu kan asma. Itu jadi asma kullaha, nama-nama kesemuanya, bukan nama-nama kesemua mereka. Asma kullaha, Allah Ta'ala ajar Adam nama kesemuanya. Kalau sepatutnya asma, tapi problem dia asma is not human. Asma, nama singular, the name ismun, ismani, asma. Bukan Abu Asma, Ustaz Yunus Abu Asma tu asma lain. Asma yang tu dengan maksud tertinggi, sempena nama anak dia yang pertama. Tahu kan? Nama anak dia tu Abu Asma. Normally orang akan letak macam ente pakai nama Abu Talha lah. Anak ente pertama Talha. Ya, saya biasa panggil anak yang pertama. Macam Nabi beri kepada salah seorang sahabat, Nabi tanya anak kau siapa yang pertama. Tu dia kata anak yang pertama nama sekian. Nabi gelar dia dengan kunyah dia dengan anak pertama dia. Macam apa Umar Abu Hafsin.
Abu Hafs. Balik pada Hafsah. Asma Abu Asma tu dia tak sama dengan asma Allah daripada perkataan yang sama. Bukan. Asma tu bukan nama-nama. Asma yang satu lagi maksud dia adalah sumu. Ejaan dia lain. Ejaan ni lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Abu Asma. Tapi Asma yang ini daripada sumu. Maksud dia ketinggian. Asma yang tertinggi. Wardatul Asma. Saya rasa nama dia itu. Sumu. Sumun tinggi. Kan sedangkan nama Ismun. Nama Ismun. Alif Hamzah Sin Mim. Ismun. Dia punya letter dia macam tu. Yang ini sama Yasmu. Sama Yasmu. Perkataan sama. Sama. Dia kena faham macam tu. Jadi bahasa Arab ni kadang kita balik pada root word dia, kita kenal. Tu kamus tu beli-beli jangan tak buka. Macam baru ni kan, bila orang kata apa, kamus ada orang kat Astro buat lawak, dia bertukar tu kan. Kalau buka kamus awak nampak lah. Rokiba jadi Rokiba. Ro jadi dal kot. Daroba. Dia saya tak ingat tulisan tu. So kalau kita buka, kalau gitu ustaz bising-bising, awak buka lah kamus. Tengok 3 letter. Apa benda keluar? Rokiba menunggang. Ro. Dia bantai tulis apa benda entah. Dariba. Dariba. Dal roba. Asal dia rokab ba. Dal kabba ke macam tu? Dah kabba ke benda dah? Sebenarnya realiti dia. Okay, bila kita buka kamus, kita nampak lah kalimah tadi. So pasal kadang-kadang nama bahasa Arab tadi kan, bunyi ketika bentuk kata nama terbitan dia serupa, tapi origin dia lain. Origin dia lain. Kadang-kadang bunyi kata kerja tu sama, tapi maksud dia lain. Contoh macam qala. Qala yaqulu berkata. Tapi qala yaqilu tidur qailulah. Qala juga ketika madi dia qala, tapi apa? Bila dia jadi pada kilna, kil tak dia akan jadi kila. Qala yaqilu. Ni qala yaqulu. Pada berupa asal awak tak kenal. Kami dulu ada satu teka-teki. Jenuh kita orang fikir. Teka-teki itu berbunyi man qala Allahu faqad kafar. Man qala Allahu faqad kafar. Barang siapa kata qala Allah, dia telah kafir. Kita macam apa hal pula? Kan biasa qala Allah Ta'ala. Rupanya maksud teka-teki tu, barang siapa kata telah tidur qailullah Allah Ta'ala, dia telah kafir. Tapi man qala Allah sama rupa. Man qala Allah. Kita man qala, kita belajar qala bercakap. Macam juga asma. Asma nama, iaitu asma daripada sumu, ketinggian. Tak silap, nama anak dia ke nama kawan saya? Itu lagi. Tapi Ustaz Yunus punya asma tu dia nama anak dia. Wardatul Asma ke? Yang itulah. Nanti tanya dia balik nama anak dia apa. Saya lupa. Pasal ketika nak letak nama tu dia tanya saya. Dia letak apostrofi ke tak letak apostrofi? Dia letak apostrofi. Kekal lama dia ada apostrofi. Nama anak dia. Kalau buat pasport hilang apostrofi tu. Faham Okey. Okey, jadi penggunaan kalimah ni tadi memang sangat penting diketahui. Okey, dinukuma. Okey, semua sekali. Kemudian untuk orang pertama, first person pula, kita ada dinuna. Dini agama saya, my religion. Dinuna, our religion, agama kami. Ni penggunaan. Okay, baik. Kemudian kena terangkan sikit. Walaupun kita dah hafal lah, nampak kan rupa dia macam mana kan, tapi saya kena terangkan sikit. Dia kata apa? When the Arabic pronouns are attached, apabila kata ganti nama bahasa Arab ni bercantum. Okay, bercantum. Okay, dengan noun kata nama macam baituhu ataupun madrasatuhu, tu nama dengan nama lah. Madrasah kan noun dengan verb, ataupun dengan verb.
Contoh, darabahu, dia pukul dia. Darabana, dia pukul kami. Okey, dia kata it will have a specific form like the example above. Dia akan mempunyai rupa yang tersendiri macam contoh kat atas ni. Okey, kemudian it is common in most languages that the pronouns transform into a new character. Ia adalah satu benda biasa pada kebanyakan bahasa, kesemua bahasa, bahawa pronouns tadi, katakan nama anta, antuma, antum, huwa, huma, hum, ana, nahnu tu akan bertukar kepada bentuk baru. To differentiate, untuk membezakan its usage, penggunaannya, and meaning, dan juga maknanya in the sentences, dalam ayat. For example, in English, contoh dalam bahasa Inggeris, I akan jadi my atau me, and he akan jadi his atau him, she akan jadi hers atau her, we akan jadi our atau us. Come with us, tak boleh come with we. Come with we, betul lah tu. Tak, come with us. This is our school. Tadi kita this is we school, kan? We school. This is our home. Tadi kata this is we home. Faham? Okay, tak boleh kan? Okay. They akan jadi dia atau them. You akan jadi yours atau your. Okay. Kemudian dia kata the form of the attached pronouns will be the same. Bentuk yang kita tunjukkan dia serupa. Macam dalam, like the example above, in most cases, dalam keseluruhan atau kebanyakan case atau kejadian. But, ini kena faham. But there are certain rules applied in the compounding the pronouns. Tapi ada beberapa peraturan yang kena dijalankan atau diaplikasikan ketika menggabungkan pronoun tersebut, kata ganti nama berkenaan dengan nama atau kata kerja. Pertama, yang ini yang kita kata. Pertama, if the pronouns are compound with verb. Kau cantum dengan verb. Ini kata ganti, kata kerja. Kalau kata nak ganti nama, cantum kata kerja. The pronoun ana, which mean I, will have addition nun between the verb and the pronouns. Di antara verb, kata kerja tu dengan pronouns. Tadilah macam kita kata yang kita haddatsat ni. Kan saya kata haddatsat ni. Jadi orang kata, ustaz dulu tadi ajar rumah saya baiti, syurga saya jannati, bapa saya abi, mak saya ummi. Tapi kat sini ada nun. Pasal cantuman tu di antara kata kerja dengan kata nama. Maka dia ada nun untuk membezakan. Dia tak jadi dorobi tu. Doroba ni, he hit me, dia pukul saya, darabani. Kan, dia ada ayat darabani washtaka, dia pukul aku lepas tu dia mengadu. Kan, dia pukul aku lepas tu dia mengadu. Ini ayat yang kena, dia pukul kita, dia nangis. Darabani wabaka, darabani wabaka, dia pukul aku dan dia menangis. Ni apa, play victim lah. Dia pukul kita tu dia menangis. Gitulah menzalimi dan sebagainya. Ustaz tak tahu ke dia cakap apa kat kami. Kat saya gini. Betul entah cakap kat orang tak apa pula. Okeylah ustaz, saya minta maaf. Bismillah. Saya tak rekod je, serius. Dia darabani wa baka. Dia pukul aku dia nangis. Dia pukul kita betul dia nangis. Jadi daraba ni saya. Tu yang doa kunut yang tuan-tuan dah tak amal sangat dah. Bila solat seorang-seorang kat rumah. Kalau kat masjid, dengar. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallais wa barik lana fima atait. Itu semua tu nah lah kami. Tapi kalau saya, Allahumma hadini fiman hadait, ya Allah beri hidayah kepadaku pada siapa-siapa kau berikan hidayah. Macam orang kau beri hidayah, beri hidayah padaku dalam golongan yang kau beri hidayah. Wa afini fi man afait, dan afiatkanlah aku pada siapa yang kau beri keafiatan. Wa tawallani fi man tawallait, mana alihkanlah aku atau berikanlah pengurusan untukku macam mana orang kau beri pengurusan kat atas mereka. Wa barik li, berkatilah untukku fi ma atait, pada apa yang kau berikan. Wa qini, lindunglah aku. So sentiasa nun tu akan
datang bila verb dengan pronouns. Verb dengan pronouns, mana verb dengan domir. Fi'il dengan domir, verb dengan domir. Betul lah. Verb tu fi'il lah. Dengan domir. Dia mesti ada nun. Contoh, okey. Kemudian contoh, sa'adatni, she helped me. Sa'adat, dia membantu saya. Kalau dia kata bantu dia, she helped him. Sa'adat who? Kalau she helped her, sa'adat ha. Kalau she helped them, sa'adat hum. Ataupun kita she help all of you, sa'adat kum. Kuma. Sa'adat kuma. So, faham tak? Dia sentiasa. Tapi semua akan serupa. Hu, huma, hum, huna, tak ada masalah. Kecuali ana. Dia takkan jadi sa'adati tau. Sa'adat ni. Nasara ni. Daraba ni. Faham? Okay? Okay. A'allamuni. Allamuni. They taught me. Allamu, mereka mengajar. Ni saya. Kalau allamu, mereka mengajarkan dia. They taught him. Allamu who? They taught her. Allamu ha. And semua sama. Cuma benda ni kena ni juga. Kami dulu kalau dekat waktu dekat pusat bahasa kat Sudan dulu, diorang suruh kita, dia bagi satu cerita, tukar. Tukar. Kat sekolah dulu kan, kat sekolah kat Perak pun macam tu juga. Ambil satu cerita, daripada cerita tu perempuan tukar pada lelaki. Dia punya kata ganti nama, kita tukar. Dia kena sentiasa bertukar. So benda ni yang kita kata kemahiran ni memang penting, sebab bila kita baca kitab, kita kena cepat untuk kenal ini seterusnya. Tapi benda tu berasal latihan lah. Macam kita kecil-kecil kan, ada anak kita kena start belajar membaca. Mana mata? Ini mata. Sebab tadi baca dengan anak tadi. Mana mata? Mana? Rupanya dia sebutan tu yang baru punya tak ada. Tak ada. Dia bunyi terus. Lepas tu jenuhnya apa? English pun bunyi lain pula. Cat dengan hat. Kalau bunyi ikut Melayu punya, cat lah. Cat. Cat. Bukan cat. Tapi anak kuliah, memang ketika kita mula, kita akan slow. Tapi by time, sebut lama-lama dia akan mudah. Sebab tu saya suruh ikut. Bila saya sebut kan, suruh ikut sebab kita nak latih lidah supaya cepat sebut. Okey. Itu satu peraturan pertama. Peraturan kedua, bila kata ganti nama ni bercantum dengan kata kerja atau kata nama, tengok di sini. Nombor dua, if the letter before the pronouns is ya or having kasrah, ya sukun, ya mati. Okey. Ataupun mempunyai kasrah vowel sign, ada baris bawah. Okey. Mana sebelum kata ganti nama tu, sebelum domir tu ada ya mati atau huruf tu baris bawah. 5 of the 14 pronouns, 5 daripada 14 yang kita duk hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ina tu, dia kata akan will altered pronunciation, dia akan ada perubahan sebutan. The ha tu on these 5 will change from hu, dhammah vowel sign kepada kasrah vowel sign. Daripada dhammah balik depan kepada kasrah. Di mana? Contoh dekat sini. Contoh sini. Alaihi. Jangan baca alaihu. Walaupun memang ada kabilah Arab saya kata tu kan, dia pun tak boleh sebut hi. Cakap dengan dia hu juga. Alaihi, alaihu. Alaikum semamat ni. Dia bukan ingat kita main-main, rupanya memang tak boleh sebut. Dan Nabi SAW satu peringkat dahulu memang membolehkan untuk para sahabat baginda yang bukan daripada Quraisy sebut macam tu, sebab kabilah tu cakap macam tu. To ease, untuk mudahkan mereka menyebut Al-Quran. Sebab tu timbulnya qiraat.
Sebab kabilah ni datang, Nabi ikut sebutan mereka. Kabilah ni datang, tapi semua tu didengar oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaf jadi ga tak ada. Ihdinas siratal mustaqim tak ada. Ataupun qaf jadi hamzah macam orang-orang Mesir. Ul huwallahu ahad. Qaf jadi hamzah. Qul jadi ul. Macam dia kata aqul lak. I say to you, aqulu laka. Aqul lak. Kita cakap tapi yang ini tak wujud. Tak ada bacaan Nabi. Sebab tu kalau orang tu baca qaf jadi ga, ihdinas siratal mustaqim, atau qaf jadi ga, qul huwallahu ahad, qul maka tak sah solat. Bacaan tu tak wujud. Dan Nabi baca apa Nabi baca depan para sahabat. Okay, jadi macam hu tadi adalah alaihi, boleh baca dengan alaihu. Tapi yang ini kita nak fahamkan dalam Quran, qiraat kita semuanya macam ni, kecuali ada beberapa tempat. Kecuali beberapa tempat dalam Quran yang Allah Ta'ala kekalkan, bacaan Nabi kekal dengan bacaan alaihu. Okey. Cuma kat sini yang ni okey. Sekejap, contoh. Kalau tidak lain semua alaihi kecuali dalam surah Al-Fatih ayat ke-10. Sekejap, saya tunjukkan Kalau tidak alaihi. Kalau tidak alaihi tu alaihi dia kata tadi 5 kan. Itu apa? Alaihi, kedua alaihima. Ramai alaihim, jangan baca hum. Kemudian alaihima, alaihinna. 5 ni akan kekal, akan ketukar ha dia daripada hu jadi hi. Macam kita ada alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Hi tu adalah apa? Hi tu adalah dhamir hu tu lah. Cuma baca hi sebab sebelum dia ya mati. Itu sebab dia. Kan dalam mula-mula kita tunjuk Al-Baqarah. Okey, kita tunjuk yang biasa dulu Contoh dalam awal Al-Baqarah. Okey, tengok. Ni. Fihi ni. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Fihi. Ni. Kemudian kalau kita depan sikit, kita akan jumpa contoh dalam surah Al-Fatihah ni, alaihim. Ya mati, lepas tu bunyi apa? Him, tak hum. Nampak? Okey. Tadi saya kata satu tempat yang bunyi dia masih kekal, Al-Fathu. Surah Al-Fathu ayat ke-10. Ini memang ada alaihu. Dia kekal bunyi alaihu. Okey, dalam qiraat kita satu tempat ni je yang kita baca alaihu. Ayat ke-10 tengok. 5, 6, 7. Okey, awak tekan. Dong ayat ujung tu, 10 tu. Allah nyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya alladzina, orang-orang yang yubayyi'u, membai'ah. Yubayyi'una, mereka membai'ah ka engkau. Innama, hanyalah mereka yubayyi'una, membai'ah Allah. Mereka bai'ah engkau, tapi sebenarnya mereka bai'ah dengan Allah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Saya pernah dengar satu Habib mana dia kata benar, kita tak boleh melebihkan Nabi pun mengatasi kedudukannya, tapi apa kadarnya? Dia kata, apa kadar dia? Sebab dia kata kat sini, ni Allah Ta'ala kata tangan Allah, tapi tangan siapa atas tangan para sahabat? Tangan Nabi. Betul lah sekali dia punya conclusion dia. So doa pada Allah, doa pada Nabi macam doa pada Allah. Tapi last sekali bukan pada Nabi. Doa pada Habib yang mati, doa macam doa pada Allah. Direct. Dia tukar. Ni masalah. Tapi tangan Allah tak atas tangan mereka. Faman nakasa,
faman nakatha fa inna ma yankuthu al nafsi. Barang siapa yang melanggar ini janji bai'ah itu, maka dia hanyalah melanggar janji ke atas dirinya sendiri. Waman aufa, dan barang siapa yang aufa, setia, bima ahada alaihullah, terhadap apa yang berjanji ke atasnya Allah. Dia janjikan ke atasnya Allah. Dia janjikan ke atasnya kepada siapa? Kepada Allah. Tu alaihu. Ini tempat lah. Patutnya kalau kita baca tadi alaihi lah. Lepas tu kita gunakan, lepas tu kita terangkan, kita kata keseluruhan. Tapi tempat ni kena ingat lah. Dalam surah Al-Fathu ayat ke-10, alaihi, tidak bunyi alaihi tapi bunyi alaihu. Ni kalimah ni. Fasayu'tihi ajran azim, maka lalu sayu'tihi, akan dia berikan hi-nya. Yu'tihi sebab apa? Sebab ya tu mati, maka ha tu baris wah. Ajran azima, ganjaran yang besar. Barang siapa yang setia terhadap apa yang dia janji di atasnya kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan dia ganjaran yang besar. Jadi relate masalah he tu, di mana baca he, hu kan, tapi maksud dia sama. Maksudnya nya. Kalau him, mereka tetap sama, tak tukar. Cuma sebutan tu akan berbeza. Dalam qiraat kita baca macam tu, dalam segi bacaan kita. Okey, 5 tu okey. Kemudian ketiga, wallahu a'lam. Tak balik korang. Okey. Okey je kan. Kan tak balik kan masalah. Jadi ini contoh mana sebutan tu berbeza tapi sebenarnya ia masih lagi dia masih lagi ni. Dia masih lagi benda yang sama, cuma sebutan tu akan berbeza. Dia bertukar daripada baris depan jadi baris bawah. Disebabkan sebelumnya ada ya Mati ataupun baris bawah. Itu punca, faham? So jadi bila kita berjumpa nanti kan dalam mana-mana ayat, mana-mana kalimah kita jumpa, kita tahu tak masih lagi nya. Dia masih nya, alaihi, fihi, dalamnya, padanya kan. Sebab beza dia cuma masalah lafaz, tapi dia ha yang sama. Dalam qiraat kita satu je, alaihu tadi. Okey, jelas? Oh, ya. Sini. Kamu lah. Oh, nombor 2. Okey. Okey, tu. Ada dan nota, cek balik. Saya bagi dah itu. Oh, yang pukul-pukul. Pukul-pukul. Ni nombor 1. Mana? Itu kalau perempuan pukul, dorobat ni. Kan dorobu, dorobat ni. She hit me. Bila kita nak doroba, jangan tengok ni tu. Tengok doroba. Ingat? Doroba. Cepat. Doroba, ramai. Dorobu. Kalau hiya, dorobat. Kalau 2 perempuan, dorobata. Mana 2 isteri berkenaan, dorobata. So, 2 isteri tersebut pukul suami dia. Mana? Pasal ada ta tu. Sa'adat ni, kalau dia, he help me, sa'adani. Kalau mereka tolong saya, sa'aduni. Kan? Sa'adu. Kalau hiya, sa'adat, sa'adata, sa'adna, sa'atta, sa'attuma, sa'attum, sa'atti, sa'attuma, sa'attunna. Saya bantu, I help. Sa'at tu, saya bantu, I help. Saya bantu. Sa'attuhu, saya tolong dia. Sa'attuhu, I help him.
Kalau kami bantu, sa'adna. Jelas? Okey. Jangan lupa buat latihan. Bukan latihan ni kadang buka Quran je. Nak baca Quran cari. Biasa baca je kan. Bila kita dah belajar macam ni, kita boleh try. Ambil kertas, asingkan. Mana dia yang kita dah belajar. Bukan tak boleh. Kan? Malas kan. Berkebun rajin kan. Baik. Okay, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung lagi. Saya kena terangkan tanya yang kita terangkan. Kita lari kejap. Macam itu kita lari kejap untuk kenalkan. Ini kena lari balik. So kita takut nanti ketika kita buat latihan, tiba pening kepala macam, ini apa ni? Kita dah kenal fi'il. Kita kenal lah fi'il, alhamdulillah. Kan saya tengok keseluruhan dah kenal fi'il. Tapi masalahnya macam tadilah ni. Innal ula haddathatni. Dia tajuk ni sini, innal ula sebenarnya ketinggian atau kemuncak, ceritakan kepadaku, wahya sadiq, wahya dan ia ketinggian itu sadiqah, sangat benar. Fama tuhaddithu, maka apa yang dia ceritakan, annal izza, bahawa kemuliaan tu fin nuqali, dalam berpindah randah. To stay at one place, tak akan dapat ketinggian. Kemuliaan hanya dapat bila orang tu berpindah randah. Ini syair lama. Jadi bila dia kata itu, sesungguhnya ketinggian menceritakan kepadaku dan dia adalah benar, dan apa yang diceritakan kepadaku adalah kemuliaan itu pada berpindah randah. Itu para ulama, contoh macam Imam Syafi'i, dia pindah sini, setiap tempat dia pergi, nama dia akan makin naik. Okey, baik. Wallahu a'lam. Beritahu dah, aircon ditutup. Okay. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.